Kali ini saya ingin menerangkan tentang apa itu autoresponder. Kenapa saya sangat menekankan supaya jika anda betul-betul ingin terbabit di dalam internet marketing, autoresponder merupakan satu perkara wajib. Sebab saya dapati kesemua internet marketer yang berjaya di dunia online ini, sebahagian besarnya berjaya disebabkan autoresponder. Website adalah langkah pertama, dan kedua, autoresponder yang menyebabkan mereka boleh berjaya di dalam internet marketing. Apa itu autoresponder? Autoresponder adalah satu alat untuk menghantar email yang diprogramkan terlebih awal kepada pengikut-pengikut kita. Jadi saya cuba terangkan istilah-istilah yang ada, yang bersangkut paut di dalam autoresponder. Jika anda perhatikan, kebanyakan website dia meminta pelawat-pelawat meninggalkan nama, email di dalam website mereka. Contohnya, isikan borang di bawah ini untuk terus mendapatkan latihan percuma untuk anda. Okey. Mereka meninggalkan web form. Ini yang dipanggil web form. Okey. Kadang-kadang kita panggil web form dan kadang-kadang kita panggil capture page ataupun capture form. Okey. Dan website yang mengandungi web form itu dipanggil landing page ataupun capture page. Okey, ini adalah dua perkara yang sama. Contohnya, jika saya berminat dengan produk yang saudara tawarkan, okey, apabila saya meletakkan nama dan email, apabila saya klik saja submit, okey, saya dipanggil opt-in ataupun subscribe ke dalam program anda. Contohnya, jika saya ingin menjual satu handset ataupun barangan, okey, katalah saya nak jual satu handset, saya pun beritahu di sini, jika anda ingin dapat maklumat handset terbaru, sila secara percuma sila belikan nama dan email anda. Apabila saya berminat, saya bagi nama dan email. Nama itu akan dihantar ke dalam database di server di mana anda subscribe dengan autoresponder. Apabila nama saya tersenarai saja di sini, okey, saya akan mula menerima email yang telah anda siapkan di peringkat awal. Email-email yang disiapkan di peringkat awal itu dipanggil, kadang-kadang dipanggil email follow up, kadang-kadang dipanggil newsletter, kadang-kadang email marketing, dan kadang-kadang dipanggil email campaign. Ini empat-empat perkara ni, empat-empat nama ni adalah benda yang sama. Okey. Contoh dia, sebelum saya mempunyai subscriber lagi, sebelum saya mempromosikan landing page saya lagi, saya telah menyiapkan email yang banyak. Contohnya, pada peringkat awal mungkin saya siapkan 10 email menerangkan tentang produk yang ingin saya jualkan. Contohnya macam handset tadi, saya pun cerita di peringkat awal ini tentang produk tersebut. Kedua, mungkin saya cerita pasal benefit of the product, kelebihan produk tersebut, saya panggil BOP. Okey. Yang ketiga, mungkin saya cerita pasal testimonial, TOP, testimonial of the product. Saya pun ceritalah, ada seorang pakcik lah katakan pakai handset ni, dia cukup bagus, dia pun cerita perkara-perkara yang baik tentang handset ni. Yang keempat, saya propose of the product. Saya propose untuk orang beli. Jika anda berminat, sila klik di sini. Saya pun bagi URL yang telah saya siapkan terlebih awal supaya orang boleh beli handset ini. Okey, dekat mana dia nak beli, macam mana dia nak bayar dan sebagainya. Email kelima, mungkin saya kembali kepada benefit of the product. Benefit yang lain pula, kelebihan handset ini, dia boleh digunakan sebagai remote lah katakan, boleh digunakan sebagai remote television, apa-apa sajalah anda boleh tulis dan anda boleh siapkan. Dan kembali testimonial, kembali kepada propose. Dan saya ulang-ulang perkara ini berkali-kali dengan benefit yang berbeza-beza, testimonial yang berbeza-beza, dan saya ulang supaya orang membeli handset tersebut. Jika saya siapkan mungkin sampai 60 email, saya belum ada subscriber lagi, belum ada pengikut lagi. Apabila email ini telah disiapkan, okey, email ini telah disiapkan, barulah saya buat satu website yang mempromosikan handset tersebut, dan saya siapkan satu web form di bawah ini. Jika ada pelawat yang masuk,
Kalau kita tak tinggalkan web form, mungkin dia terlupa, mungkin dia nak beli tapi duit tak ada, gaji tak masuk lagi. Dan apabila gaji masuk, dia pun dah lupa nama website anda. Jadi anda terlepas seorang customer. Tetapi jika anda ada web form, dia berminat, dia pun nak beli, dia pun merancang untuk nak beli, dia masukkan nama, dia masukkan email. Apabila dia opt-in sahaja, nama dia masuk sini, maka autoresponder ini akan menghantar setiap hari satu email. Tiap-tiap hari satu email. Ini kita boleh setkan. Tiap-tiap email ni kita boleh setkan selang sehari, selang 2 hari, bergantung kepada cara kita setting. Anda bayangkan, kalau tiap-tiap hari dia dapat email, sooner or later, tak cepat lambat, dia akan beli juga produk tersebut. Ini kekuatan autoresponder. Dia panggil nama lagi. Kalau orang tu register sebagai Ali lah katakan, dia akan panggil nama Ali. Kali ini saya ingin menerangkan tentang benefit produk tersebut. Okey. Orang ni akan berasa seronok kerana dipanggil nama. Padahal bukan kita yang buat lagi dah, autoresponder yang menghantar. Kita hanya luangkan masa untuk buat email campaign ini sekali je. Dan kemudian kalau kita nak tambah lagi, boleh tambah. Sekiranya ada selang beberapa hari, ada orang lain yang subscribe, masuk saja nama dia sebagai orang yang kedua, ketiga, keempat, mereka tetap akan mereka akan tetap dapat bermula dari email nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. Jadi pada hari yang sama, semua subscriber ini tidak akan menerima email yang sama, bergantung bila mereka subscribe. Mungkin yang pertama ni dah lama, dia dapat email nombor 30 katakan. Tetapi yang kedua ni baru subscribe 5 hari lepas, dia dapat email nombor 5. Yang ni baru subscribe hari ni, dia dapat email nombor 1. Okey. Jadi autoresponder ni tidak pernah gagal, tidak pernah fail. Dia akan menghantar sampai waktu yang ditetapkan. Ia akan menghantar email tersebut dengan memberitahu email ini adalah daripada kita. Okey. Jadi saya tak nampak, kalau anda tak ada autoresponder, saya tak nampak macam mana kita boleh berjaya di dalam internet marketing. Okey. Itu adalah mengenai autoresponder. Okey. Dan satu lagi kelebihan menggunakan autoresponder, kalau anda ada ramai subscriber, contohnya sampai 10,000, okey, email ini akan tetap berjalan. Okey. Dan sesekali anda boleh gunakan broadcast email. Broadcast email adalah dihantar macam email biasa, tetapi kita panggil nama seorang-seorang. Hanya dengan satu klik je dia akan panggil nama seorang-seorang dan semua 10,000 ini dapat serentak. Jadi perbezaan broadcast email dengan email campaign tadi, email campaign akan mendapat mengikut sekuen bila mereka register ataupun bila mereka opt-in. Tetapi broadcast email pada hari yang sama, kalau kita hantar semua serentak dapat. Contohnya kalau kita hantar saya akan mengadakan rumah terbuka esok, jadi itu tidak sesuai untuk masukkan dalam email campaign. Okey, dia akan masuk ke dalam kita perlu menggunakan broadcast email. Okey. Dan untuk setting email, anda perlu tahu beberapa perkara. Pertama, di manakah nak letakkan email campaign tersebut, atau nama campaign tersebut. Anda perlu tahu nama campaign tersebut. Okey. Dan kedua, confirm opt-in. Jika ada orang bagi nama dan email, kita perlu sahkan email yang diberikan adalah betul. Dan kedua, anda perlu tahu di mana nak letakkan email campaign. Okey. Yang keempat, anda perlu tahu di mana nak gunakan button untuk menghantar broadcast email. Dan kelima, di mana nak ambil web form ini. Dan satu autoresponder boleh kita gunakan untuk berbagai-bagai campaign. Dan autoresponder company di dunia ini banyak. Contohnya macam Traffic Wave, GetResponse, Aweber. Dan di sini saya menggunakan Traffic Wave. Okey. Dan nanti saya akan ajarkan bagaimana untuk setting menggunakan Traffic Wave. Dan saya harap anda betul-betul faham kenapa sangat pentingnya autoresponder ini. Terima kasih.